consideration, general rule of consideration dengan first exception, yang mana general rule a contract without consideration is void. Contract without consideration tu void, itu general rule. But exception kata apa? Okay, jawab ramai-ramai. Exception contract without consideration tu void ke? Buka mikrofon and jawab. Is it yes or no? Contract without consideration under exception void or not? No. Okay. No. Kita faham tu konsep exception. Exception ni dia akan kontra dengan general rule lah. So all the exception yang kita belajar ni, contract without condition is valid. But ataupun provided all the conditions fulfill. Semua condition tu dipenuhi kan. Macam kes Ritan Sosim, contract void sebab one of the condition not fulfill. Iaitu there is no near relation. Tak ada near relation, contract void for lack of consideration sebab dia tak fulfill all condition. Katalah bertulis sekalipun, register tapi tak ada near relation. Itulah yang berlaku dalam kes Ritan Sosim. Sama juga kalau ayah Mustaqim bagi tanah dekat Mustaqim, bertulis, register tapi ayah Mustaqim bagi tanah kat Mustaqim, ada near relation tapi tak bertulis. Pemberian tu tanpa writing, tanpa register. Tak boleh juga, dia tak fulfill all the condition. Okay, alright, kecuali hibah. Ini kontrak hibah. Hibah pun sekarang requirement diwajib. Ada requirement bertulis tu lebih selamat sebenarnya. Okay, alright. Itu untuk first exception. Okay, Cik Wan Natasha, dah tengok tak beza past voluntary dengan legally compellable to do situation? Apa beza dia, Cik Wan Natasha? Siapa nampak beza? You all boleh nampak beza daripada illustration tu. Illustration tu boleh menyebabkan you nampak beza dia. Cik Wan Natasha, are you there? Kalau ada tolong respon. You all, tolonglah. Buka kamera sekarang semua orang. Saya nak tengok siapa yang buka kamera. You memang ada kat depan kamera sekarang. Siapa tak buka kecuali Aisyah, dia ada bagi tahu saya kan. Okay, bila mikrofon tak boleh buka terus je, bagi tahu dekat chat box. Okay, bagi dekat chat box, madam, mikrofon problem. Macam tu. Jangan tunggu saya pensyarah awak, tunggu lama nak tunggu respon awak. Okay, sila tulis. Cik Wan Natasha, sila tulis dekat chat box apa yang awak faham perbezaan antara past voluntary dengan legally compellable to do. Okay, sementara tu ada siapa tak nak bantu sementara Wan Natasha tulis dekat chat box. Apa beza past voluntary dengan legally compellable to do? Suka rela dengan paksa. Okay, kat mana paksa tu? Paksa dekat legally compellable. Okay, sekarang ni cuba Mustaqim. Okay, itu jawapan Mustaqim. Satu sukarela, satu paksa. Ada siapa tak yang disagree? Sebab dia dah baca, dia rasa tak betul madam jawapan Mustaqim ni, tak betul. Okay, ada tak yang rasa jawapan Mustaqim tak betul? Sofia Balkis? Sofia Balkis, ada pandangan? Saya tak pasti sangat lah madam, saya macam tak faham yang bahagian nombor 2 ni. Yang ketiga faham? Bukan, maksudnya yang ketiga lah, yang legally compellable tu saya tak faham sangat. Yang keempat? Yang keempat faham. Okay, alright. Okay, so Sofia Natasha tak sure katanya. Okay, Mustaqim merasakan itulah bezanya. Hani Nabila? Agak-agaknya apa dia Hani Nabila? Perbezaannya? Saya pun tak pernah faham sangat yang ketiga tu. Tapi awak rasa jawapan awak sama dengan Mustaqim ke apa? Ke awak rasa Mustaqim pun tak betul? Ke macam mana? Tak pastilah madam. Okey, saya nak ada orang yang boleh jawab sebab kelas sebelum pun sama. Memang majoriti tak boleh jawab tapi agak ada satu dua yang boleh explain walaupun dia rasa tak sure tapi dia rasa itu yang dia faham. So please anyone?
tak tepat tak apa, don't worry. Okay, kita belajar kan. So yang penting you cuba. Okay, daripada apa you baca, apa yang you analyse, itu yang you faham. Okay, apa yang mustaqim analyse tu saya ambil dulu tapi tak kata semestinya betul lah. Okay, tapi ada satu jawapan lain yang saya perlukan. Gunakan otak awak, akal awak untuk berfikir. Jangan tunggu orang lain jawab. Ambil tanggungjawab. Soalan ni untuk semua orang. Semua orang kena fikir. Anyone? Tak apa, you all tak perlu takut kalau jawapan you salah. Saya bukan nak tahu jawapan tu mesti tepat. Macam mustaqim cuba kan? Tak semestinya betul. Walaupun dia jawab dengan penuh keyakinan. Effort tu yang saya tengok. Okey, siapa nak cuba? Cepat. 3 saat dari sekarang. 3, 2. Okey, Anis Farhana. Anis Farhana? Ya, saya madam. Macam tu, kena pantas menyahut. Okey Anis, cuba je jawab apa yang awak faham. Yang untuk yang kedua tu saya rasa dia sukarela. Okey. Yang ketiga tu dia bukan sukarela tapi dia kena buat. Lebih kurang adik-beradik mustaqim lah jawapan dia kan. Dia tu siapa? Dia dalam sukarela dengan dia dalam awak rasa tak sukarela. Siapa dia tu? Okey, kalau dalam jumpa pers tu dia tu siapa? Orang yang hilang pers ke orang yang jumpa pers? Orang yang kejap. Orang yang jumpa. Orang yang jumpa pers tu dia. Okey, so dia adalah promisi Orang yang hilang pers tu adalah promisor sebab dia yang janji. So A yang hilang pers kan? Betul? Betul. A pemilik pers, so dia of course yang akan promise kepada promisi to compensate. So promisi yang buat secara sukarela. Okay. Promisi dan act voluntarily. Okay, so yang buat volunteer ni promisi, orang yang jumpakan, yang buat secara sukarela tanpa disuruh pun oleh promisor. Promisor hanya promise lepas promisi laksanakan perbuatan tersebut. Okay, now dalam legally compellable tu pula siapa dia tu? Itu saya tak pasti sangat tapi rasanya yang B yang kena support infant son tu. Infant tu anak dia. So bapa parent dia lah. Okay, parent dia tu promisor ke promisi? Yang berjanji ke yang buat secara sukarela? Promisi. Okay, promisi. Yang anak dia tu dia promisi. Dia kot tak pastilah madam. Okay. Okay you all ingat contoh yang first tadi past voluntary jumpa pers A hilang pers, B jumpa pers A tanpa diminta oleh A lah. Itu sebab dia jadi without consideration. Dia buat tanpa apa-apa exchange pun. Tapi dia pulang kan barulah ada janji. Okay, baru janji dibuat. So bila ada janji dibuat, di situlah court kata there is contract. So apa yang dia janjikan tu dia kena bayar dia jadi satu kontrak. So orang yang berjanji promisor, orang yang buat sukarela promisi. Sebenarnya sama je dalam past voluntary act yang legally compellable to do. Dia mesti wajib, elemen sukarela mesti ada di pihak promisi baru jadi contract without consideration. Sebab dia buat tanpa arahan, dia buat tanpa exchange antara dia dengan promisor. Okay, promisor hanya promise selepas dia buat secara sukarela. Okay, so bezanya ialah penting tak saya tanya awak faham ke tak? Majority tak boleh nak faham walaupun you all ada yang dah baca sebelum tu dan saya rasa tak ramai pun yang baca sebelum kelas kan. So yang baca pun tak clear. So imagine kalau you langsung tak baca. Okay, dan tak join kelas dan tak fokus pula tu. Nak jawab soalan macam mana nanti?
Kan, you tak boleh syok sendiri baca tanpa guru. Kalau you nak rasa tak datang tak apa, buku ada, nota ada, recording ada. Kena datang juga. Ada nilai tambah kalau you join secara live. Okay. So sebenarnya promise to compensate sama. Okay, cuba Hairunisa baca illustration Past Voluntary Act Legally Compellable to Do tu. Baca illustration contoh tu yang infant tu. Yang C ke mana? Baca. Infant cell tu lah. A supports B's infant son. B promises to pay A expenses in so doing. This is a contract. In this illustration, B's promise is a contract because it is a promise to compensate A who has voluntarily supported B's sons, which is under the law is the duty of B. Okay, under the law is a duty of B. Itulah yang menjadikan legally compellable to do. Okay, alright. So, kalau tadi promisor dia hilang pers kan, itu bukan benda under dia punya duty lah yang dia kena buat, yang mana promisi buat. Tapi kalau promisor dia ada anak tu di bawah duty dia di undang-undang, dia kena tanggung, belajar, besarkan, bagi nafkah, itu tanggungjawab parent kepada anak. Tapi itu dibuat secara sukarela pula oleh si promisi. Contoh katakanlah jiran Nur Adila Japri. Okey, suami dia punya jiran suami dia kemalangan menyebabkan tak boleh bekerja. So hilang pendapatan. Anak pula masa tu nak masuk asrama, nak masuk universiti, perlukan duit yang banyak. Okey, Adila pula masa tu kewangan okey. Kesian dan simpati dengan jiran dia. So masa anak-anak tu nak masuk asrama, Adilah yang tolong, bukannya jiran disuruh pun, tapi Adilah nak bantu. Maksudnya Adilah buat secara sukarela. Okay, dia wajib promisi dan enact voluntarily tu mesti wajib jadi condition. Tak boleh jawab itu dipaksa, itu disuruh, salah tu. Nanti you tak boleh jawab dengan baik jawapan exam ataupun test kalau you nak cuba faham. So Past Voluntary Act secara sukarela itu mesti menjadi syarat untuk Section 26B, sama ada yang kedua dan yang ketiga. So Adila ni tolonglah dengan sukarela, sekolahkan, bagi duit yuran, bekerjasama dengan husband Adila lah kan masa tu. Jadi apa yang Adila buat tu voluntary. Dia promisi dia promisi. Okay, tak lama, sepanjang 6 bulan lah Adila bantu dengan husband Adila untuk bantu jiran dia. So bila lepas 6 bulan jiran dia pun dah okey, dapat pampasan, dapat bantuan, so jadi banyak duit dan boleh bekerja semula lepas 6 bulan. So kerana rasa terima kasih yang tinggi dan menghargai bantuan Adila, dipanggil Adila dengan husband, dia pun kata, Adila, bagi saya all cost atau risik-risik yang you dah keluarkan untuk anak-anak I sekolah, maksud you bagi je, I akan bayar semuanya. Dan I rasa I nak bayar lagi ekstra sebab you banyak bantu, I dapat duit banyak ni daripada sumbangan orang ramai, daripada duit insurans, dia kata, dan I pun dah dapat kerja yang stable. So you just tulis and I will add another 20% sebagai you punya prihatin, macam tu. So Adila pun cakap dengan husband dia, jomlah kita tulis, ada kebetulan risit-risit, okey, dia pun kumpul lah risit-risit yang ada, dah diminta kan dan dijanjikan begitu. So total adalah dalam 8,000 total. So sampai dekat, dia tunjuklah dekat jiran dia lah, tiba-tiba jiran dia tukar fikiran. So ada tak hak Adila untuk sue kalau Adila nak? Rasa-rasanya ada tak hak? Ada. Ada. Sebab apa Sofia? Sebab anak tu memang dalam hak jagaan jiran dia tu, bukan Adila. Okay. Sebab there is a contract Dah ada kontrak. Kenapa ada kontrak? Sebab apa yang Sofia sebut tadi adalah condition yang ketiga
Yang pertama promisi iaitu adalah done and act voluntarily. Dia tak diminta, disuruh, diarah, tak. Dia buat dengan sukarela. Itu syarat pertama. Syarat kedua ialah jiran dia tu promise to compensate. Dia janji nak bayar certain amount yang diberitahu kepada Adila atas jumlah risit-risit yang ada. Yang ketiga itu yang Sofia sebut. Yang ketiga ialah perkara yang Adila bantu adalah legally compellable to do. Adalah perkara yang menjadi duty promisor untuk dia di sisi undang-undang buat. Okay. Kenapa saya tanya benda ni biar you nampak dan you faham, sebab nanti bila dapat soalan exam, dua-dua pass voluntary. Tapi you nak apply yang mana, condition yang mana ni? You kena bezakan apa yang dibantu oleh promisi, sukarela ke ataupun menjadi duty promisor dan dibantu oleh promisi. Okay, now clear tak bezanya sekarang? Clear tak you all? Please say something. I nak dengar suara. Clear ke tidak bezanya sekarang? Situation kedua dan ketiga? Clear. Clear, madam. Clear, madam. Okay, bagus. Alright. So dah jelas beza. Jadi bila dapat soalan, contohnya kalau soalan tentang hilang pers ke, tolong siramkan pokok sementara jiran pergi overseas ke, itu pas voluntary biasa. Tapi kalau tentang tanggung anak jiran belajar, tanggung tanggung menyusu, ada kelas satu lagi kan, dia bagi contoh, dia tolong menyusukan anak jiran dia sebab dia kebetulan pun ada anak kecil, dia punya jiran tu sakit. Itu maknanya tanggungjawab di sisi undang-undang parent yang kena buat. Okay, so you kena beza. So bila tentang tanggung anak belajar, membesarkan elemen nafkah semua tu, bila you nampak itu duty promisor lah, dia kena tambahlah satu lagi condition, iaitu act yang dibuat oleh promisi itu was legally compellable to do. Tambah yang tu, tak boleh. Kalau you jawab pas voluntary biasa je, maknanya you tak faham soalan. Dan you punya condition tu kan kurang satu, kuranglah markah untuk satu lagi condition. So setiap satu condition jawapan you akan ada markah dia. Okay, case sama, walaupun kat PAS voluntary Jack Waterspoon dekat legally compellable to do pun Jack Waterspoon juga, sebab dia nak highlight condition voluntary tu. Voluntary tu mesti ada. Okay, dalam Jack Waterspoon contract tu jadi void sebab tak ada elemen voluntary tu. That is why jawapan Mustaqim tadi kata yang kedua tak sukarela salah. Okay, dia mesti sukarela. So kalau dia kata paksa ke, maknanya kalau Adila buat disuruh oleh jiran. Kalau Adila buat tu sebab jiran dia yang arahkan. Itu bukan without consideration. Kan? Itu memang ada consideration, memang ada kontrak. Kan? Alright. Dan dia kena tengok aspek yang bagaimana. Okay. Alright. So dah settle dah untuk second and third. Okay. Situation exception yang keempat. Okay. Soalan saya ialah apa maksud statu badab? Dan berapa lama tempoh statu badab, dan bagi example bagaimana statu badab ini sebenarnya dalam realiti atau praktikalnya. Okay, saya bagi 1 minit ke 2 minit untuk you all fikirkan untuk jawab apa itu statu badab, berapa lama tempoh hutang tu jadi badab, dan contoh statu badab tu macam mana. Okay, 1 ke 2 minit.
Okay, so siapa nak cuba jawab? Apa itu statute Baghdad? Saya, madam. Very good. Sofia je ambil peluang. Yang lain tak nak ambil peluang ke? Okay, apa dia Sofia? What is statute Baghdad? Hutang yang dah tak wujud lagi. Okay, tak wujud. Dia dah lebih masa untuk dikutip hutang tu. Okay, apa bahasa Melayu dia sebenarnya hutang lapuk tau. Hutang lapuk, hutang yang dah lama dan lebih masa. Okay, berapa masa dia Sofia? 6 tahun. 6 tahun, selepas lebih daripada 6 tahun. Okay, so you all, pertama Sofia bagi tahu statute Baghdad adalah hutang lapuk yang mana ia tidak boleh dituntut lagi selepas lebih masa. Berapa lama lebih masa tu? 6 tahun. Okay, 6 tahun, dah lebih dari 6 tahun jadi hutang tu lapuk. Okay, so sekarang ni contoh dia macam mana? Sofia bagi satu contoh. Okay, ataupun kita minta orang lain bagi contoh. Daniel ada tak? Kita ada Haris Daniel. Okay, Haris Daniel bagi contoh hutang lapuk. Where are you Daniel? Are you there? Haris Daniel ataupun Muhammad Daniel? Ya saya. Okay, Haris ya. Okay Haris, apa contoh hutang lapuk tu Haris? Apa madam? Apa maksud contoh hutang lapuk tu? Tempoh dia dah lebih 6 tahun. Tadi Sofia dah bagi tahu dah hutang lapuk tu ialah hutang yang kita tak boleh nak tuntut selepas lebih masa dan masa itu adalah lebih 6 tahun. So contohnya macam mana Haris? Contoh dia hutang lama yang tak dapat selesai. Katalah awak hutang duit 20,000 dengan mustaqim. Macam ni jadi lapuk. Macam mana hutang tu lapuk? Cepat-cepat Haris, bagi contoh. Contohnya ialah hutang awak kepada mustaqim. Macam mana jadi lapuk tu? Dia macam 2 tahun lepas tu dia tak dapat bayar. So dia jadi hutang lapuk. Okey, Haris hutang mustaqim 10,000. Lepas tu Haris tak boleh nak bayar sampai 6 tahun. Lepas tu dia jadi hutang lapuk dan tak boleh dituntut lagi. Betul? Betul Haris? Ya. Best kalau itulah masuk hutang lapuk Jomlah kita hutang kereta, hutang rumah, hutang mustaqim, hutang Sofia Balkis, hutang Kuk Aisyah. Lepas tu kita tak payah bayar sampai 6 tahun. Pergi mahkamah pun tak boleh tuntut. Agak-agak betul tak jawapan tu? Betul tak jawapan tu mustaqim? Dia Tak. Haris tak bayar awak ni sampai 6 tahun. Lepas tu awak dah ada dekat dia. Dekat itu dia lapuk. Tu sebab nampak tak? Tu sebab saya kata John GM. Fokus. Kalau awak tak fokus, you tak akan faham apa maksud. You tak akan faham beza pas voluntary dengan legally compelled to do. Boleh sebala je. You tak akan Mustaqim. Habis tu macam mana Mustaqim? Macam mana hutang lapuk tu sebenarnya? Adakah orang yang berhutang tak bayar-bayar maka dia akan jadi lapuk? Dia hutang lapuk ni, dia kalau korang ni macam hutang yang ni, dia orang tu tak bayar dah bertahun dia tak bayar dengan kita. Tapi dalam tempoh 6 tahun tu kita boleh tuntut, apa yang saya rasa lah, saya boleh tuntut hutang tu dekat dia. Tapi andai kata dalam tempoh 6 tahun dia tak dapat bayar, dia dikira hutang lapuk lah. Tapi dia boleh terpulih. Istilahnya terpulih kot, saya tak ingat. Sambung? So bila hutang lapuk terpulih tu kira macam kita boleh kalau ikut dalam buku ni orang yang hutang tu dia boleh buat agreement baru yang mana dia berjanji untuk bayar hutang tu balik. Maksudnya maybe dalam tempoh 6 tahun tu dia muflis. Company dia muflis contoh dia. And then bila dia dah muflis, dia dah kena blacklist contohnya. And then dia dapat cover diri dia balik dia supaya tak kena blacklist lagi. So time dia dah
okey balik tu dia nak bayar hutang tu balik boleh. Awak ingat kalau dia tahu dengan lepas 6 tahun dia lapuk, dia nak bayar ke hutang tu? Kalau diikutkan tak lah, tapi kita, Sebab dia akan bebas daripada dikenakan tindakan dan tidak boleh dikutip hutang kan. Sebab undang-undang kata hutang tu lapuk lepas 6 tahun. So you bawalah dokumen yang lengkap sekalipun yang Mustaqim kan ada agreement siap dengan Haris masa hutang. Okey, dan dia tak bayar sampai 6 tahun. Okey, kalau itu interpretasinya. So memang Mustaqim bawa mahkamah pun kalah Mustaqim sebab dia hutang lapuk. Kan. Dan bila dia tahu memang hutang tu lapuk, bawa court pun dia boleh lari dengan, tak payah lari pun dia memang tak dikenakan tindakan. Okay. Of course dia akan rasa buat apa aku nak bayar. Kan. Dari segi undang-undang lah. So agaknya apa benda ni yang lapuk ni, macam mana je lapuk ni sebenarnya? Adakah orang yang berhutang tak bayar 6 tahun dia jadi lapuk? Semua tak nak cuba jawab. Sebenarnya bukan orang yang berhutang tak bayar, tapi orang yang memberi hutang, Mustaqim tu yang tak minta dekat Haris. Okey, dia akan lapuk. Okey, dia akan lapuk. Mustaqim bagi hari pada tahun 2010 lah kata bagi hutang 2010 lah bagi hutang contoh. So sepanjang tempoh 6 tahun tu Mustaqim langsung tak tuntut. Apa-apa. Tapi tahun 2017 baru rasa nak tuntut. Okey, itulah dia, kita ada undang-undang rupa-rupanya. Lepas 6 tahun hutang tu dah lapuk, memang Mustaqim kalah. You terfikir tak kenapa undang-undang tu jadi macam tu? Kan, nak kena fee apa pula ni, suka hatilah nak minta bila kan. Tapi kita ada undang-undang, kita kena faham. So janganlah buat kerja macam tu. Kalau you tahu law, of course tidak akan biarkan 6 tahun tu berlalu macam tu tanpa tuntutan. So hutang tu lapuk sebab tujuan undang-undang ialah dia nak suruh kita peka dengan hak kita. Kenapa kita tidur dengan hak kita? Macam tu. You yang tak pasal-pasal lepas 6 tahun nak minta ni, kenapa? Kalau you rasa penting kan tak minta awal-awal lah macam tu. So undang-undang ni dia nak kita fight for our rights secepat mungkin kalau kita rasa penting. Itu memang undang-undang yang telah ditetapkan oleh Limitation Act, undang-undang yang manusia buat. Okey. Termasuklah kes, ada satu kes dia punya anak lepas operation balik rumah, hidup lah, tapi balik rumah 2 hari lepas dia operation tu keadaan kesihatan dia makin worse. Dia nampak macam ada sedikit kecuaian di pihak doktor. Tapi dia ingat macam tak apalah, okey kot lepas ni, okey kot. Tapi rupanya dia berlarutan sampai tahun ke-6 anak dia makin teruk. And then dia identify memang ada elemen kecuaian doktor lah atas operation tersebut. Masuk tahun ke-7 baru dia pergi fight kes tu kat mahkamah. So kes ini mahkamah putuskan dah tamat tempoh untuk dituntut sebab ia telah lebih 6 tahun. So untuk civil matter selain pada jenayah, tempohnya 6 tahun. You tak boleh senyap dengan hak you dalam tempoh 6 tahun. Within 6 years you ada hak. After 6 years baru you nak bergerak dan you punya hak akan hilang. Untuk tanah 12 tahun. Untuk kes jenayah 100 tahun pun tak apa. Dia tak ada limitation. 100 tahun pun jumpa bukti, kan, bukti siapakah penjenayah sebenar dalam kes ini, dalam sejarah satu negara contohnya. Ia boleh diambil kira 10 tahun, 20 tahun, dia boleh dibongkar semula, boleh disiasat, boleh dibuka semula kes tersebut. Tapi kalau kes civil 6 tahun you all, please understand. So kalau you bagi hutang dekat orang, lepas tu you senyap je, you tahun ke-7 baru you sibuk nak minta. Memanglah Daniel kata, Daniel tak perlu risau sebab hutang telah pun lapuk. Okey, faham? Clear tak sekarang Mr. Kim? Sofia, clear Sofia? Clear, tapi madam nak tanya, kalaulah kan dalam tempoh 6 tahun tu kita dah minta juga buat macam-macam cara pun tapi dia tak nak bayar-bayar juga. Okey, yang itu rasa-rasanya ada effort tak di pihak pemberi hutang atau kreditor? Ada. Dalam tempoh 6 tahun kan? Itu tak lapuk. Okey, mintalah banyak kali, draglah sampai 10 tahun sekalipun, dia takkan lapuk. Yang jadi lapuk ialah continuously. Daripada tahun pertama sampai tahun ke-6 tak tuntut-tuntut. Okey, itu
kalau kita ambil interpretasi Harris Daniel tadi macam itulah. Tak bayar 6 tahun, jadi lapuk. Dia drag. Dia drag, dia akan adalah penalti dia sebab kita boleh bawa kes tu ke mahkamah kan, boleh di-declare bankrupt juga. Itu hak yang bergerak lah, maksudnya hak kita sebagai kreditor yang beri pinjaman, kita tuntut dalam tempoh 6 tahun tu berterusan. Tak kira lah sampai 7 tahun, 8 tahun, sampailah dia declare bankrupt. Itu tak lapuk. Yang lapuk ni bila bukan si penerima hutang tu yang tak bayar, tapi orang yang memberi hutang atau kreditor tu yang tak tuntut. Dia lapuk atas timeline yang tu. Faham? Siapa yang faham? Okey, faham. Okey, contoh kalau nak kasih faham lagi. Okey, kelas, saya nak you raise hand kalau you ada di belakang kamera bila tak buka kamera. Siapa yang tak raise hand, saya anggap tak ada kat belakang kamera dan tak fokus. Okey, now raise hand kalau you ada di belakang kamera sekarang. Saya kena stop sharing, saya nampak semua. Yusri Amir, where are you? Yeah, madam. Syafika Najwa. Ya, madam. Okey. Dengar tak soalan saya? Saya tanya apa ya, Syafika, Yusri? Ha? Saya suruh apa? Raise hand. Dah raise ke belum? Belum. Kenapa? Tak, saya tertekan tadi. Anira Kamaruzaman. Saya, madam. Okey. Azrin Hairina. Saya, madam. Daniel Iskandar. Saya, madam. Okay. Hanif Johari. Saya, madam. Akmal. Muhammad Akmal. Mana Saya, madam. Okey, lambat Akmal respon. Fazli. Saya, madam. Okey. Zakwan. Yes, Muhammad Zakwan. Yes, madam. Okay. Nur Ayuni. Saya, madam. Nur Azrin Hasbullah. Saya, madam. Nur Nafisa Azman. Nur Nafisa Azman. Mana Nafisa ni? Sofia Natasha. Okey. Syafiqah Najwa. Syafiqah Najwa. Where are you? Are you there, Syafiqah Najwa? Ya, madam. Biasa lambat jawab ni Syafiqah. Siti Aisyah Ahmad. Siti Aisyah? Saya, madam. Okay. Nurliana Awang? Saya, madam. Okey, pantas macam tu. Nur Ain Farhana? Saya, madam. Okey, alright. Okey. So, sekarang dengar elok-elok contoh saya nak bagi Status Baghdad punya cerita. Illustration supaya you lebih senang faham. Contoh saya bagi hutang dekat Muhammad Ahnaf. Okey, saya bagi hutang dekat Ahnaf. Sebab apa? Okey, Ahnaf ni dia nak further study kat overseas. Okey, dengar baik-baik untuk you faham. Dia dapat beasiswa asalnya fully funded. Okey, dapat beasiswa sepenuhnya termasuk cost of living semua dia kira-kira cukup. So dia nak further master dia dekat overseas. Tapi pada tahun dia nak fly overseas tu, government terpaksa tarik 50% semua beasiswa yang dia dah berikan. Sebab keadaan ekonomi yang merudum masa tu. Okay, macam contoh sekarang kan macam pandemik, banyak benda yang government terpaksa tarik kan, withdraw ataupun mungkin dia bagi sebahagian saja. Jangan lama sangat Aisyah ni contoh. Okay,
So sepatutnya dia dapat sepenuhnya tiba-tiba dapat 50%. So memang dia tak ada duit lah yang cukup untuk pergi luar negara dan dia mungkin terpaksa batalkan niat dia untuk further study kat overseas. Tapi impian dia sangat tinggi. Dia dah berazam dan dia nak juga teruskan. So dia ikhtiar apa cara yang dia boleh buat untuk cukupkan keuangan dia. So apa yang dia plan ialah dia jumpa saya, madam saya nak tambah income, saya nak perlukan keuangan yang lebih lah dalam 200,000 dia kata. So dia kata boleh tak madam saya nak jual semua buku-buku madam yang madam keluarkan dekat saya dah survey dah market universiti dekat Seremban, dekat Johor, dekat Melaka dan Selangor. Saya dapat dah 5,000 yang nak beli buku business law. Macam tu So 5,000 dia jual dengan RM50. Okey, RM50 dalam 5,000 berapa? 250,000, betul ke? Kan? 250,000, 25,000 tak mungkin. 250,000. So dia dapat. Betul, 250,000 dia dapat. So sebenarnya bila buku ni jual, dia ada modal, dia ada kos-kos yang lain kan. Okay, sepatutnya mungkin dia plan nak bagi saya sebahagian lah 50,000, 200 tu dia ambil pinjam. Tapi dia ambil semua sekali 250,000. Sebab itu madam saya ambil lah ya 50,000 ekstra ni saya beri 200,000 ni sebab saya takut apa-apa berlaku, kecemasan ke, tak cukup duit backup lah. Cakap macam tu. So madam saya hutang 250,000 ya. Macam tu. So saya bagilah 250,000. Saya pun happy sebab dia boleh further study kat luar negara. Okay. So bila dia dah further study kat luar negara, dia pun sebenarnya dah berjaya, bukan setakat master, dia buat PhD. And then dia berkerjaya dekat luar negara dah dan ada pula collaborate dengan Malaysia. So duit dia banyak, dia sangat berjaya. Dan saya sepanjang dia berjaya tu, saya langsung tak minta apa-apa hutang yang saya beri pada dia. Sebab saya tak rasa masa tu sangat-sangat memerlukan dan sampailah saya terlupa sehinggalah pada tahun ke-7 anak buah saya pun nak further study, tak cukup duit sebab beasiswa pun sama macam kes Ahnaf ni. Baru saya teringat, alamak Ahnaf ada hutang lah, banyak ni boleh bantu anak buah saya. So saya pun tunggu Ahnaf call saya, tak call pun, tak cari-cari saya. Dia tak cari saya, dia pun tak tanya khabar saya kan. So saya pun tak tuntut. Jadi saya pun tengah fikir macam mana nak cari Ahnaf ni kan. Tengah fikir nak cek kontak nombor Ahnaf tu, company besar, mestilah ada number phone semua kan. Tengah fikir-fikir nak cari, tiba-tiba terserempak dengan Ahnaf kebetulan balik Malaysia, ada projek kat Malaysia, kat ATM masa nak withdraw duit, masa baru lepas mengajar student saya, di belakang saya beratur, saya pusing ni, saya terkejut, jatuh pula buku law, business law tu kan, yang dia jual tu. Okey, bila jatuh, Ahnaf pun tolong ambil, tolong angkat, saya ulurkan, Madam Marziana lah, macam tu. Okay, Madam jom saya bawa minum dekat Starbucks. Okay, main Starbucks je dia orang kaya kan. Saya tak apalah Ahnaf, kita kan tolong orang-orang Melayu kita, orang Muslim. Saya tak nak lah dekat Starbucks tu. Ajaklah makan dekat kedai Muslim ni, kedai apa, Upin Ipin, apa lagi kedai Muslim? Whatever kedai Melayu lah kan. Kita ambillah kedai Upin Ipin tu, itu yang terfikir. Kat kedai Upin Ipin, dulu ada yang pernah masuk tak? Saya ingat dulu dekat restoran Upin Ipin tu ada dekat Maidin Melaka ni, lepas tu tak ada dah. Mungkin kurang popular dia pun tak dapat sale yang banyak mungkin. Dia jual ayam, ayam. Katalah saya ajak dia makan kat situ. So pun dia ikut je lah. Sepanjang perbualan saya dengan Ahnaf tak mention langsung pun hutang dia. Dia tak cakap pun, madam saya nak bayar hutang madam, tak sebut. Okay, saya pun terpaksa lah akhirnya saya mention, okay Ahnaf, you ingat tak dulu kan, you ada hutang saya tau 250,000, saya kata dengan Ahnaf. Saya ingat saya nak minta baliklah hutang tu. Kan, orang Melayu ni kadang minta hutang pun dia yang malu kan, padahal dia yang bagi hutang. Lepas tu Ahnaf pun jawab macam ni, madam nak tanya madam lah, madam minta ni tahun keberapa ya madam? Okay, saya minta tahun keberapa you all?
Tahun ke-7. Tahun ke-7. Masa itu, madam tahun berapa itu madam? Oh saya kira-kira dah tahun ke-7. Saya ingat madam ajar dulu masa kelas law. Business law, exception to consideration. Kalau lebih 7 tahun jadi hutang lapuk madam. Kalau madam tuntut pun madam tak dapat menang kat mahkamah. Madam bawa lah all documents kat court. Memang madam memang tak ada hak pun nak tuntut, dah lapuk kan madam? Itu Ahnaf cakap. Memang betul tak apa yang Ahnaf cakap tu y'all? Betul. Memang betul. Memang saya bawa dokumen yang lengkap sekalipun, lawyers yang terbaik sekalipun, saya tetap akan kalah tuntut hak saya dekat Ahnaf, dari Ahnaf. Sebab saya telah menuntut hutang yang lapuk yang tidak boleh dikutip lagi. Memang saya tak boleh buat apa-apa. Ahnaf betul bila dia kata madam ini dah 7 tahun, kalau madam bawa pergi court pun madam kalahkan. Itu yang madam ajar. Lepas tu dia pun jawab, madam saya bukan apa, saya just practice je ilmu yang madam ajar. Madam kan selalu sebut, amalkan ilmu yang madam ajar kan. Okay. So saya pun reda je lah, terpaksa tak buat apa. Nak bawa pergi court pun tak boleh kan. Tapi kecewa lah sikit lah, macam ni pula si Ahnaf ni faham kan. So cuma saya pun doa, ya Allah kau bukalah hati si Ahnaf ni macam tu kan, untuk bayar hutang, untuk bantu anak buah saya. So malam tu Ahnaf tak boleh tidur. Dia fikir, aku ni tak baik pula buat madam macam tu. Dia kata kan, aku berjaya, aku kaya sekarang ni pun bantuan madam juga. Tak baik pula aku nak tak bayar hutang. Okay. Dia ni dah kahwin, masa tu baru je kahwin. Ahnaf dah kahwin dan baru kahwin. Dia bakal menyambut anniversary pertama dia perkahwin lah. Okay. So, besoknya, okay, dia dah janji dengan wife dia nak bagi sepenuh anniversary punya hadiah, nak bagi sebiji kereta Camry, nak bagi insurans yang paling komprehensif, nak bagi rantai gelang, nak bawa melancong ke Turki. Okay, itu dah janji. So wife dia dah happy gila dah kan, nak sambut anniversary dia tak lama lagi. Okay, so kita simpan dulu cerita hadiah untuk wife dia tu. Besok tu dia fikir, aku rasa memang nak kena jumpa madam lah, nak bayar lah. Rasa tak sampai hati pula tak bayar. Walaupun di sisi undang-undang dia kata boleh je kalau dia tak bayar. Dia rasa bersalah. So dia call, madam kita jumpa kat restoran Upin-Ipin, jumpalah. Okay, lepas tu cakap, madam saya dah fikir panjang lah madam. Okey lah madam, walaupun sebenarnya madam tak ada hak lagi nak tuntut, tapi saya rasa memikirkan jasa-jasa madam, pinjamkan duit tu, baiklah saya bayar, dia kata. Cuma kan madam saya nak minta untuk tidak bayar sedebuk lah, saya nak bayar 250,000 tu 5 kali. 5 kali maksudnya 1 bulan 50,000. Bagi Ahnaf ni 50,000 tu kacang je, dah kaya kan. Okey, so saya cakap, oh 5 kali Oh 50 boleh je, tak kisah, awak tak perlu bayar sedebuk pun okey asalkan awak bayar. Sebab anak buah saya pun fly bulan 7, so lengkap lah 6 bulan tu kalau awak nak bagi. So okey, sekejap ya Ahnaf, saya nak ambil printer portable dengan laptop saya sekejap supaya nak confirmkan date awak nak bayar. So saya tanya Ahnaf, okay, saya type dekat laptop, okay Ahnaf awak nak start bayar bulan berapa? Okay madam bulan Januari 2023. Contohlah 50, lepas tu seterusnya Februari, Mac, April, Jun 50,000 setiap awal bulan. Saya tanya awal bulan ke ujung bulan? Awal bulan. So setiap satu hari bulan, setiap bulan bermula daripada Januari sehinggalah Jun. Saya pun type. And then saya tanya dia, awak nak bawa bayaran secara online ke cash ke macam mana? Okay, online madam. Bank apa semua saya tanya. Saya pun tulis. Okay, saya print. Saya pun bagi. Okay, now you check semua maklumat ni. Betul ke jumlah cara bayaran dan juga bulan-bulan dia. And then kata, okay kalau betul you just tick and you tanda tangan. Titik dia, okay semua betul madam. Dia pun tanda tangan. Saya pun bagi dia satu kopi, saya pun ambil satu kopi. Okay, faham Dia balik rumah, dia fikir okay 50,000 satu bulan, dia punya bajet, kira apa yang dia bayar saya ni di luar pada bajet biasa dia. So dia fikir dia tak boleh nak tunaikan semua apa yang dia janji dengan wife dia. And then dia jumpa wife dia pula, Ayang, Ahnaf panggil. Ayang, abang rasakan abang kena modify sikit abang punya gift nak bagi you sebenarnya anniversary.
Kalau dulu abang janji nak bawa pergi nak bawa pergi Turki, abang mungkin boleh bawa you pergi Singapura je. Tapi hotel yang best lah tapi Singapura. And then abang janji nak bagi you Camry, abang terpaksalah bagi you hanya kereta X70 Proton dia kata kan. And then abang mungkin tak boleh nak bagi you gelang cincin tapi abang bagi you rantai. Mungkin insurans okey kekal dia kata. And then awak agak-agak wife ni dia dah pun propa dekat Facebook, dekat WhatsApp, dekat family dia nak pergi Turki kan, dapat kereta Camry tapi tiba-tiba tak dapat. So marahlah dia, merajuklah dia dengan Ahnaf. Merajuk terus tutup pintu. Abang jangan masuk bilik macam tu lah. Ahnaf ni alah baru setahun aku kahwin. Takkanlah dah merajuk. Dah lah susah dulu nak mengurat dia. Contohlah Ahnaf kata. Lepas tu Ahnaf pujuklah cakap wife dia. Alah janganlah marah, janganlah merajuk, janganlah buat macam ni. Lepas tu si wife dia kata, abang kita pun belajar law juga. Kita sama-sama tahu kan madam tu yang abang nak pergi bayar dia setiap bulan RM50,000 tu, dia bukannya boleh tuntut dekat court pun dah 6 tahun lebih kan. Abang tolong batalkan balik apa yang berjanji dekat madam tu. Sebab dah hutang lapuk, dia cakap dengan Ahnaf. Ahnaf pun fikir betul juga Betul juga yang aku nak pergi bayar buat apa? Bukan boleh kena tekan undang pun. Okay, so sebab sayangkan isteri, maka Ahnaf pun pergilah call saya lagi sekali. Ajak jumpa. Okay, dia ajak jumpa dekat Ipin restoran lagi. Okay, saya pun pergi. Okay, Ahnaf pun cerita. Madam, saya ada satu cerita ni. Saya ada satu projek besar. Madam, saya suka kan company Bumi Putra, produk UiTM, ada projek besar, boleh buat projek yang membanggakan negara. Cakap saya perlukan modal untuk projek ni, madam, besar modal dia. So saya fikir dia buat cerita lah, takkan nak cakap dia takut wife kan. So dia pun bercakap lah, saya perlukan modal yang besar, jadi saya fikir mungkinlah saya tak dapat nak bayar madam semua jumlah yang saya dah nyatakan sebelum ni. Mungkin saya bayar untuk Januari RM20,000 sahaja madam. Okey tak madam macam tu? Madam supportlah saya. Madam supportlah saya untuk projek baru ni. So saya nak bayar RM20,000 je lah madam. Yang lain-lain tu pun sebab dah lapuk kan, memang tak boleh nak tuntut kan madam. Okey tak madam? Macam tu dia cakap dengan saya. Okay, now what is the best script saya boleh bagi dekat Ahnaf? Siapa nak cuba bagi skrip saya dekat Ahnaf sekarang? Padu tepat jitu. See you in the court. Okay, Sofia Bagis. I see you in the court. Boleh ke Sofia nak sama dia kat court sekarang? Kan dah lapuk. Boleh. Kenapa boleh pula sekarang ni Sofia? Sebab dia dah buat kontrak dengan madam, dia dah sign yang madam print hari tu. Okay, cuba Sofia baca condition 2 tu. Baca, saya nak dengar. The debtor made a fresh promise to pay the statute but debt. The promise is in writing and signed by the promisor or his authorized agent. Okay, so berlaku tak ada dua benda tu tadi sebelum ni? Berlaku. Ada fresh promise kan? Fresh promise lepas 6 tahun yang dibuat oleh Ahnaf. Itu yang kata si Mustaqim terpulih. Terpulih tu apabila debtor, penghutang ni, orang yang berhutang ni janji nak bayar selepas 6 tahun tu. So dia ada fresh promise. So dah timbul balik hak kreditor untuk tuntut dan ada tempoh 6 tahun lagi untuk tuntut. So sekarang ni saya boleh cakap dengan Ahnaf, I see you in the court. Okay, sebab tadi Ahnaf kata madam pergi court pun bawa dokumen apa pun madam mesti kalah punya kan. So sekarang ni saya ada ruang dan hak untuk say I see you in the court. Okay, tu satu. Yang kedua ayat padu saya dekat Ahnaf ialah Ahnaf lain kali bila Ahnaf belajar law, Ahnaf kena pastikan Ahnaf faham sampai ke exception, sampai ke condition. Kan? Kalau tak faham sampai exception, condition ni lah menyebabkan you nak revoke balik selepas you buat fresh promise. So kalah ke menang Ahnaf nanti dalam mahkamah you all? Ahnaf kalah ke menang kat court nanti? Saya menang ke Ahnaf menang? Kalah.
Anaf, siapa menang Anaf? Madam. Sebab apa saya menang Anaf? Sebab dah ada kontrak baru yang Madam tulis dan saya sign tu. Okay, so dia telah dibuat secara bertulis dan telah pun ditandatangani. Okay, dia jadi fresh promise mula, dia tak lapuk lah. No more lapuk. Okay, dah boleh tuntut dah. So Ana buat bakat baik-baiklah dengan wife tu ya. Nak pujuk lah dia kan. Alright. So now understand tak? Faham tak apa maksud hutang lapuk dan bagaimana hutang lapuk tu boleh dituntut selepas 6 tahun. Clear tak everyone? Yeah. Okay, siapa clear? Turunkan tangan. Lower your hand. Siapa clear? Lower your hand. Siapa clear? Lower your hand. Daniel Iskandar. Daniel Iskandar, are you there? Daniel, Putri Syafia. Putri Syafia and Daniel. Okay, Daniel and Putri Syafia, kenapa tak respon masa saya panggil? Madam, Daniel cakap internet dia slow sikit. Dia dekat mana? Dekat rumah. Dekat rumah? Dia tak boleh tulis kat chatbox ya? Boleh kan? Tak. Tak boleh tulis? Dia Dia cakap dekat mana tu Faiz? Di PM saya. Di PM, so dia dengar saya panggil ke awak WhatsApp dia? Saya WhatsApp dia. Memanglah itu jawapan dia. How about, seorang lagi tadi siapa? Mana dia? Siapa tadi you all? Saya panggil Batrisha. Putri Syafia. Putri Syafia, where are you? Yes, madam. Putri, kenapa tak respon? Line slow tadi, madam. Awak kat mana? Saya kat rumah. Okay, so dengar soalan saya? Tak, madam, sebab tadi memang line slow. So saya baru connecting balik. Okay, so nanti Putri kena dapatkan info daripada kawan-kawan. So pada hari esok pukul 4.05 kita jumpa lagi ya. Saya nak dengar Putri punya explanation tentang status badab ni. Okay Putri? Boleh madam. Supaya awak tak tertinggal. So sama juga dengan Daniel. Pastikan Daniel bila saya soal besok boleh jawab dengan Iskandar. Alright, so kita dah settle to all the exception. Rules yang tepi tu kan? Rules yang tepi tu, consideration need not be adequate. Okay, yang ni nampak Okay, tepi ni adalah rules ataupun kita panggil ciri-ciri consideration yang you all perlu tahu. Kadang-kadang soalan dekat objective question ni ada. Takut you all tak tahu rules ataupun karakteristik consideration ni dan you boleh tersilap jawab. Sebab soalan objektif kan suka tanya mana yang betul tentang consideration, mana yang salah tentang consideration. Okay, contoh, consideration need not be adequate. Maksudnya apa? Consideration ni tak setimpal, tak sepadan, dia valid. Contoh, saya jual tanah kepada Anira Kamaruzzaman yang berharga nilai semasa,nya 100,000, saya jual 10,000 je. Dia tak setimpal dengan harga semasa. Tapi undang-undang tak syaratkan dia mesti setimpal. So kalau tak setimpal sekalipun, bila saya agree nak jual dengan jumlah yang rendah tu, mahkamah tak akan campur tangan. Kontrak tu valid. Kecuali mahkamah dapat tahu saya jual 10,000 kerana Anira ugut saya. Mahkamah akan concern kalau elemen rendah daripada harga sebenar kerana saya diugut sahaja. Kalau saya suka rela, tak ada masalah. Nak jual RM1, RM2 pun tak kisah. Kalau tak timbul apa-apa isu yang meragukan mahkamah, elemen paksa ke, elemen pengaruh ke, tipu ke, yang itu akan diterima sebagai consideration yang valid. Yang kedua ialah consideration did not move from the promisee. So tak semestinya promisee yang provide consideration. Wakil promisee pun boleh. Okay, last kali waiver of performance. Waiver of performance contoh mudah dia macam ni. Saya hutang mustaqim 100,000. Sepatutnya saya bayar mustaqim. At the same time, Amirul hutang saya 100,000. So waiver of performance ni macam ni. Saya cakap dengan mustaqim, saya nak you minta hutang 100,000 saya kepada awak tu dari Amirul. Sebab Amirul pun hutang saya 100,000. Okay. So Amirul setuju, mustaqim setuju. Maka waiver performance tu saya punya performance bayar mustaqim akan di waive. Sekarang ni mustaqim akan minta dekat Amirul lah.
Okay, itu masuk performance. Okay, itu satu. Yang kedua, kalau saya hutang mustaqim RM100,255, tapi lupa jumlah dia. So mustaqim kata, madam bayar RM100,000 kira settle lah. Kan, so agree, buat secara bertulis. Tiba-tiba mustaqim jumpa jumlah sebenar. Masa sebut RM100,000 settle tu dia tak tahu, dia tak jumpa dokumen jumlah sebenar. So dia just suruh bayar je RM100,000. Kira settle semua hutang. Bila kemudian dia jumpa, dia nak tuntut balik, dah tak boleh. Sebab apa yang disebut sebelum tu adalah kontrak yang sah sebab dia dah waive dah performance untuk bayar penuh yang tepat. Itu contoh-contoh waiver performance. Okay? Tapi kalau ciri-ciri consideration ni, dia akan tanya contoh, dia bagi situasi consideration tu tak setimpal lah, bukan daripada promisi lah, okay. Dan you tahulah apa condition yang betul dan sah undang-undang, apa yang tak sah undang-undang, okay. So Alhamdulillah kita dah cover topik consideration. So ada siapa nak tanya apa-apa tentang topik consideration ni? Tak ada, okay. Kalau tak ada, nanti hari esok pukul 4 hingga pukul 5 tu, you all prepare legal capacity. Kita masuk elemen baru dan saya nak tengok you all tunjukkan secara ringkas tutorial question yang you jawab berdasarkan guideline. Saya akan sentuh sikit je sebab saya nak ambil masa lebih dekat memahamkan you tentang capacity dan saya nak you all baca dan terangkan dulu kepada saya apa yang you faham tentang elemen yang keempat itu capacity, and then saya just nak touch secara intro cara you buat pasi atau tutorial question saya bagi tu berdasarkan guideline yang saya beri ya. Okay, you all cuba buat soalan acceptance. Okay, soalan acceptance yang ada roti semua tu kan, yang itu cuba buat yang itu berdasarkan guideline yang saya bagi. Okay, so kita akan pergi sekali lalu je. Supaya at least you dapat general idea, you nampak kat mana you patut betulkan, kat mana you rasa ada tersilap sikit. Nanti balik cuti hari raya boleh tambah baik lagi, kita akan bincang lepas naik cuti hari raya. Okay, alright, so buat continuously, progressively apa yang saya dah pernah bagi soalan sebelum ni. Jangan tunggu saya minta you baru terkekeh nak buat. So continuously buat je, okay? Berdasarkan guideline, buat dan buat. Bila saya minta, you all dah bersedia untuk share, okay? Alright, so belajar sesuatu tak hari ni you all? Belajar, madam. Belajar. Banyak ilmu. Okay, banyak belajar ke sikit je? Banyak. Banyak, madam. Alright, okay, kalau you all betul-betul faham, you all tulis dekat macam biasa dalam WhatsApp group skala fokus plus skala faham. Okay. Dan tambah satu lagi, okay, skala fokus, contohnya you fokus 7, faham 6, okay lah. Fokus 8, faham 10 ada juga. Kan. Sebab dah baca sebelum tu kan. Okay, satu lagi tambah, saya belajar lebih daripada 3 benda hari ni. Okay, lepas tu sebut pertama, okay, law tu tak payah cerita lah. Law tu you dah faham kan? You tahu. Selain daripada law, saya belajar message tentang solat tu. Contohlah, apa yang you dapat? Okay, apa you dapat? Okay, saya nak tengok sejauh mana benar you fokus. Sepanjang kita belajar ni, you ambil berat setiap apa yang saya sampaikan pada you all. Okay, apa yang saya sampaikan pada you all ni bukan hanya untuk di Dewan Exam, tapi untuk the whole life you. Okay, so you all, saya mohon maaf kalau ada apa-apa salah kata-kata saya ataupun mungkin yang mengguruskan hati. Tetapi apa-apa pun, apa yang saya buat adalah untuk kebaikan you juga. Care dengan masa depan you, care dengan you punya life. So hopefully you all boleh terima dengan baik dan ini akan berterusan saya akan pastikan. Saya akan gurus banyak hati lagi, especially bagi mereka yang tak ambil berat tentang attendance. Okay, tak ambil berat tentang fokus, tak participate dalam kelas. Okay, alright, semoga gurisan hati itu menjadi satu penawar yang baik di hujungnya bila you nak jawab exam nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Bye. Selamat berpuasa dan berbuka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.